Undang-undang ini difokuskan kepada generasi yang lahir pada tahun 2007 ke atas. Dengan itu, kita masih ada masa 2 tahun dan dalam tempoh masa 2 ke 3 bulan ini, banyak penambahbaikan yang boleh kita lakukan supaya undang-undang ini dapat diluluskan bersama. Saya ada 3 cadangan penambahbaikan yang wajar dilakukan sebelum kita melaksanakan undang-undang GEG ini. Secara pendirian peribadi saya adalah untuk menyokong tetapi bersyarat dengan penambahbaikan ini. Cadangan yang pertama, kita tidak sepatutnya menjenayahkan pengguna. Focus on the source and the supplier. Jikalau kita mengakui bahawa rokok dan vape itu menyebabkan ketagihan, dengan itu kita tidak perlu dan wajar menghukum mereka yang ketagih kerana ini bukan pilihan mereka. Sebab itu kalau kita menggunakan the New Zealand model yang kerap dijadikan contoh, di New Zealand mereka tidak kenakan denda, compound ataupun ingin mengheret anak muda tersebut ke mahkamah jenayah, tetapi fokus kepada the supplier and the source. Saya faham Kementerian Kesihatan kata kita akan letakkan garis panduan hanya RM50. Tetapi realitinya, Kementerian tidak ada kawalan 100% ke atas ke semua penguat kuasa. Pada masa yang sama, Kementerian tidak ada kawalan ke atas sistem kehakiman negara. Kementerian juga tidak ada kawalan ke atas pendakwa raya. Some things are beyond your control. You cannot play judge, jury, prosecution and act as if everything is under the minister's control. Dan kita tak boleh sangka baik di mana menteri yang baik boleh berkekalan 5-10 tahun yang akan datang. DG yang baik boleh kekal 5-10 tahun yang akan datang. We must prepare for the worst. Itu yang pertama. Cadangan yang kedua, kajian yang penuh berdasarkan sains dan data perlu dilakukan untuk melihat produk harm reduction. Kalau kita lihat di UK, lebih 50,000 perokok berjaya transisi daripada rokok kepada vape produk, di mana highest quit rate datang daripada kumpulan perokok ke vape pada 2019 kadar 59.7%, pada tahun 2020 pada kadar yang jauh lebih tinggi iaitu 74%. Mengikut Public Health England, vape itu 95%. Kurang mudarat jika nak dibandingkan dengan rokok. Saya faham mungkin Kementerian Kesihatan akan katakan, tetapi generasi baru ini tidak akan rokok dan tidak akan vape langsung. But that's wishful thinking. Sebab itu pada hari ini kita lihat, walaupun dadah diharamkan 100%, tetapi realitinya masih ada rakyat Malaysia mengambil dadah, dan sebab itu Prof Adiba, we must respect her, mengamalkan taktik decriminalisation and harm reduction. Sebab kita akui, walaupun kita haramkan 100%, bukan semua orang akan ikut undang-undang. Persoalannya apabila ada kumpulan yang miskin, tercicir, terdesak, what do we do to help them? Sepatutnya ada proses transisi kepada harm reduction yang perlu kita lihat. Tetapi saya bukanlah expert. So my suggestion on this, present the data and science in Parliament. Dan biarlah kumpulan-kumpulan pakar jangan lihat satu pihak saja, present it, follow the science and data, bukan rush the bill through. One more time I like to quote. Apabila saya datang ke taklimat, contoh yang kerap digunakan adalah New Zealand. Tetapi New Zealand lagi sekali mengecualikan vape and harm reduction product. Sebab itu kita tidak perlu terburu-buru, have a transitional process behind it. Cadangan yang ketiga, kita patut keluarkan section-section yang agak outdated dan mudah untuk disalahgunakan. Kuasa yang agak besar bagi DG to deregister corporations and associations yang just based on suspicion dan tidak diberikan compensation langsung, pampasan jikalau wujudnya salah guna. Search and seize without warrant. Saya rasa natijah bil ini, intipati bil ini masih dapat dikekalkan tanpa keperluan untuk ada sistem yang agak lapuk dan bobrok ini. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, kita masih ada masa to pass this bill together. Tetapi banyak penambahbaikan yang perlu dilakukan. Saya ingin katakanlah di sini, especially as MPs, we need to walk the talk. Rakyat di luar sana sedang melihat kita nak kenakan tindakan jenayah, fine RM5,000 atau RM500 ke atas mereka. Tetapi ahli parlimen dalam dewan ini sendiri dengan tak rasa malu langsung boleh hisap rokok atau vape di dalam kawasan parlimen. Walk the talk. Kita boleh, yang lain tak boleh. Isu 2 darjat ini dekat dengan hati rakyat. Sebab itu kita tidak boleh abaikan sentimen di luar sana. If we as MPs
cannot act as exemplary models, who are we to judge them outside? Minta penjelasan. Kalau diizinkan, Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, saya dengar debat sahabat rakan pelajar saya, di mana soal berkenaan dengan data telah pun dibangkitkan. Dan sini saya minta maaf, Yang Berhormat Menteri, saya hanya hendak mencelah untuk perhatian Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Speaker, saya buat rujukan kepada satu kes. Ini petikan daripada Mahkamah Agung dan ianya penghakiman daripada Tun Saleh Abbas dalam kes Malaysian Bar and Another versus Government of Malaysia, Tan Sri Speaker. Dan di situ rujukan dibuat kepada kes Public Prosecutor lawan Datuk Harun bin Haji Idris and others, di mana soal berkaitan dengan Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan Berbangkit. Dan Artikel 8 berkaitan dengan equality, di mana kalau kita lihat kepada dua orang dalam kedudukan yang sama, maka undang-undang yang sama rata harus terpakai kepada mereka. Tetapi ada apa yang disebut sebagai exceptions kepada rule itu. Dan saya ingin baca apa yang disebut oleh yang Tun Saleh Abbas masa itu dengan izin bahasa Inggeris Yang Berhormat Menteri. This is what the court said. The general basic principle called from authorities and judicially determined, Tan Sri, succinctly put, is that Article 8.1 permits reasonable classification. It's founded on intelligible differentia having a rational relation or nexus with the policy or object sought to be achieved by the statute or statutory provision in question. And Dr. Harun's case referred to. Jadi soal yang berbangkit di sini adalah kami ada satu rang undang-undang di hadapan kami. Dan apa yang penting adalah untuk kita pastikan bahawa kita tidak meluluskan satu undang-undang yang melanggar Artikel 8. Dan untuk tujuan itu, test yang disebut di sini adalah adakah kita mempunyai apa yang disebut sebagai data untuk menunjukkan bahawa peruntukan-peruntukan yang dicadangkan ini, I read it right, has a rational relation or nexus with the policy object that is sought to be achieved. Reasonable classification. Correct. Dan Tan Sri Speaker, ini adalah sangat penting. Kerana kalau kita hendak menggubal satu undang-undang yang mungkin mempunyai kesan terhadap dua orang dalam kelas yang sama, ianya dibenarkan, tapi kena ditunjukkan bahawa ada wujudnya data yang menunjukkan bahawa sekiranya undang-undang itu diluluskan, maka objek tersebut boleh kita capai. Tapi dalam Dewan Yang Mulia ini, kita lihat bil yang ada, tapi tidak ada data yang dikemukakan. Apa yang disebut oleh Bintulu tadi, apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada MUA. Jadi di situ kalau perkara ini dirujuk kepada jawatan kuasa dan saya lihat ada usul, saya harap Menteri dapat melihat kepada perkara tersebut, kerana bila diluluskan, enforcement dan sebagainya juga banyak wang yang akan kita gunakan buat tujuan kita nak pastikan bahawa undang-undang ini berjaya. Kita tidak mahu satu keadaan seperti mana disebut oleh Padang Rengas semalam. Selepas diluluskan ada cabaran dibuat dan kita lihat undang-undang ini dikatakan melanggar Artikel 8 dan susulan daripada itu ianya dikatakan tidak berperlembagaan. Dalam keadaan tersebut saya harap bahawa perkara itu dapat dilihat supaya apa yang diluluskan dalam Dewan Yang Mulia ini adalah selari dengan peruntukan dan keperluan Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat. 30 saat saja, Tuan Jadi Pertua. Dengan itu adalah 3 cadangan penambahbaikan saya. Secara amnya, saya rasa jikalau kita tanya mana-mana manusia, mereka juga akan kata kita wajar menyokong undang-undang ini supaya kita dapat kurangkan kebergantungan dan ketagihan anak-anak muda generasi baru kepada rokok. Tetapi dalam kita melaksanakan undang-undang, kita di Parlimen bertanggungjawab untuk memastikan bahawa ruang salah guna itu kita tutup dan mana kita boleh tambah baik, kita tambah baik bersama. Sebab itu saya berharap di dalam Dewan ini, tangguhkan dalam tempoh masa singkat, hantar semula ke PSC dan insya-Allah dalam tempoh masa 2-3 bulan ini dapat dibentangkan semula dan diluluskan bersama. Di situlah bipartisanship works. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih.